أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal dalam juz yang ke-26. Kita di penghujung Al-Quran. Kita melihat kepada 5 surah pada hari ini insya-Allah. 5 surah yang amat bermakna untuk sama-sama kita fahami, untuk kita baca, untuk kita amalkan, mengambil 1-2 permata bagi setiap halaman ataupun setiap surah untuk kita jadikan Ramadan ini adalah bulan kita tadarus Al-Quran, kita khatam Al-Quran dengan sedikit tambahan kefahaman bersama dengan Al-Quran. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Macam mana Ustaz hari ini? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Kita dah juz yang ke-26 dan 4 hari lagi kita selesai dan khatam Quran pada 27 Ramadan Ustaz. Amin ya. Jadi tahun ini menarik Ustaz tentang khatam Al-Quran di TV Al-Hijrah ni kita ada upacara program khas. Ya, subhanallah. Masya-Allah. Pagi-pagi lagi, pagi sampai petang tu subhanallah. Quran dan akhirnya kita ada bacaan yang penutuplah ya bersama dengan semua. Saya kira saat yang dinanti-nantikan khatam perdana nanti 9 Mei kita akan dengarkan suara emas daripada Al-Fadhil kita. Suara tadabbur lah. Masya-Allah. Ya, jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dijemput untuk share di Facebook untuk pastikan kawan-kawan kita, mungkin ada yang kata saya nak juga khatam Quran kan. Mungkin tertinggal, tak apa, teruskan sahaja dengan juz ke-26 ini. Moga-moga tuan-tuan yang dah terlepas boleh semak balik semula, dan sekali lagi formatnya ialah amat ringkas bila kita mendalami satu juzuk pada satu hari sebagai gambaran luas
sebelum kita pergi lebih mendalam kembali menyambung pada 2 Syawal pada juz yang ke-11 ya. Kita sudah selesai dengan 10 juz yang pertama selama setahun. Jadi pada hari ini kita baca doa sama-sama, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmuku, dan subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya tuan-tuan, kita mohon pada Allah Subhanahu taala, maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau berikan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang maha berilmu, yang mengetahui, maha bijaksana. 5 surah yang kita akan dalami pada hari ini. Tuan-tuan yang ada di Facebook boleh tulis di bahagian komen itu untuk pastikan lekat dalam pemikiran kita. Yang pertama surah ke-20 ataupun 46, namanya Al-Ahqaf, Bukit Pasir. Itu yang pertama. Surah ke-47 surah Muhammad. Surah ke-48 surah Fath. Surah yang ke-49 surah Al-Hujurat, dan surah ke-50 adalah surah Qaf. Ya, 5 perkara atau 5 surah yang kita akan baca, bermula daripada surah Al-Ahqaf yang telah pun Ustaz Tarmizi baca sebentar tadi Ustaz ya. Di mana ini adalah surah Hamim, surah Hawamim ya, di mana Allah menyatakan kitab ini diturunkan daripada Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidaklah ya, kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan hak yang sempurna, penuh hikmah pada waktu yang ditentukan. Tetapi orang kafir tidak menghiraukan peringatan yang diberikan kepada mereka. Jadi Allah bercerita dalam hal ini, Allah ini amat berkuasa menciptakan langit bumi di antara keduanya, termasuk kita. Kita ni berada di antara keduanya. Illa bil haqq wa ajalin musamma. 2 perkara ya. Satu, kecuali dengan hak. Maksudnya ada purpose, ada tujuan. Allah jadikan semua apa di atas muka bumi ini adalah untuk kita manfaatkan, untuk kita siapkan diri kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu taala. Dan kedua, wa ajalin musamma, semuanya itu ada ketentuan, ada takdir, ada ajal. Maksudnya ada masa dia akan hidup, ada masa dia akan mati, ada masa dia akan kembali semula, dan alam ini saatnya dia akan jadi syurga di akhirat nanti. Maksudnya kalau dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Subhanallah ya. Jadi ini takwa pada bulan Ramadan ini yang kita ingin bina. Harapnya tuan-tuan kita dapat menjadi orang bertakwa. Dan Allah kata langit-langit yang seluas ini sekarang ini mungkinlah kita kata buat apa yang luas-luas tu kan. Tapi sebenarnya dia akan menjadi, dia adalah syurga kepada orang yang bertakwa. Dan ini yang Allah beritahu. Tetapi walladzina kafaru, orang yang kufur, amma unziru mu'ridun, dia berpaling daripada peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala. Allah nak kita jangan kita ini masuk kepada neraka Allah Subhanahu taala, tetapi orang yang kufur dia berpaling daripada perkara ini. Jadi dalam surah ini bercakap tentang apakah perkara rancu ataupun syubhah cara berfikir salah oleh orang musyrik yang dinyatakan pada ayat 7 hingga 10 surah ini. Dan kemudian orang kafir apa lagi syubhahnya disambung pada ayat 11 hingga 14. Dan ada tanda ya, tanda seseorang itu amat menjaga agama. Salah satunya adalah menjaga kedua ibu bapa. Kita nak baca daripada ayat 15. Ayat ni panjang sikit Ustaz ya. Tapi ini seruan untuk kita membina hubungan yang baik sangat dengan ibu ayah kita ya. Saya ucapkan belum raya lagi Ustaz ya, tapi nak ucapkan terima kasih pada mak yang ada di Bido Perak. Betul, ya. Dan juga mak mertua, ayah mertua yang di Penang, di Pulau Pinang. Tahun ni tak pastilah boleh balik ke tak, tapi nampak gayanya Ustaz. Begitulah begitulah. Jadi Ustaz macam mana dengan mak Ustaz? Ya, insya-Allah. Nak ucap juga saat ni kita berada di juzuk yang ke-26 ini. Buat cik ya. Buat cik di kampung tu, di rumah, dan juga ibu mertua saya Puan Noliah di Kedah sana. Mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini Allah Subhanahu taala terus kurniakan kesihatan, kekuatan, semangat dan juga kemudahan untuk mengisi sepenuh-penuhnya baki Ramadan ini Ustaz ya. Yalah Ustaz, nak rentas daerah pun tak boleh nanti Ustaz. Betul. Lagi kan rentas negeri. Bukan daerah tak boleh, negeri lagi tak negeri boleh lagi, ya. Ustaz. Masya-Allah ya. Tapi Dan doa beraya, kita mengiringi katanya beraya pun nak kena jaga-jaga. Betul, kan Ustaz. ya. Betul, maksudnya Ustaz, kalau tengok slipper banyak nanti jangan berjaga-jaga ya. Jadi okay, kita nak baca ayat 15 Ustaz, Allah mengingatkan kita kepada perjuangan ibu ayah
Silakan. Masya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak baca ayat yang ke-15 ini. Kalau ayat yang lain tu saya teringat Ustaz, kita belajar sebelum ni Ustaz, antaranya dalam surah An-Nisa kalau tak silap. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Maksudnya selepas jangan syirikkan Allah, terus didatangkan wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada ibu dan ayah. Tingginya martabat darjat ibu dan ayah kita, syurga kita. Betul. Mudah-mudahan Baik, kita baca tuan-tuan sama-sama ayat yang ke-5 boleh ayat 5 boleh. Kita cuba taranum Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Ini daripada ayat yang ke-15, dan kami memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik terhadap kedua orang ibu bapanya. Ibunya mengandungkannya dengan susah payah dan melahirkannya dengan menanggung kesulitan, mengandung dan menyusukan sampai bercerai susu 30 bulan. Sehingga apabila telah berdewasa mencapai 40, maka mereka berdoa, ya Tuhanku, berilah aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, supaya aku beramal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah anak cucuku tetap soleh. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan aku termasuk orang yang berserah diri. Ini adalah lambang kematangan Ustaz ya. Umur 40 tahun maksimum adalah apabila kita menghadapi kematangan dalam hidup. Ya, mungkin pada umur 20-an, umur 30-an, kita mungkin masih lagi ada baki-baki kanak-kanak dan remaja, tetapi pada umur 40 tahun itu ada anak yang sudah remaja biasanya ataupun menghadapi cabaran dalam hidup, maka kita memahami dan bersyukur sangat perjuangan ibu ayah kita, sehingga kan kita berdoa dengan doa ini. Doa ini kalau boleh diamalkan lebih awal lagilah, tak tunggu 40 tahun baru doa ini ya. Tetapi kalau umur 40 tahun tak nak doa dan bersyukur pada ibu ayah, itu memang dah ada masalah. Betul. Masalah ya. Jadi ayat ini muncul selepas bercerita tentang syurga. Sebab muncul ayat 14 ayat pasal syurga, terus muncul ayat 15 ini iaitu tentang seorang yang bersyukur, dia akan berdoa untuk ibu ayahnya dan juga zuriatnya. Masya-Allah. Kerana nak masuk syurga sekeluarga. Ya, kita nak masuk syurga sekeluarga, bukan keluarga kita sahaja tapi dengan mak ayah kita sekali. Jadi kita sebenarnya berbincang tentang nenek moyang sampailah kepada zuriat kita nak menjadi orang yang muslimin ya.
yang beramal soleh dalam kehidupan seharian. Dalam surah Al-Ahqaf ini kalau kita perasan bercerita tentang bagaimana perjuangan sabar dalam membawa soleh dalam kehidupan. Ya, soleh dan syukur itu dua perkara yang saling rapat, dan balasannya adalah syurga yang Allah nyatakan pada halaman 503 504, dan Allah membawakan kisah kaum Ad ya pada muka surat 505 ini yang berada di Ahqaf. Apa maksud Ahqaf? Bukit-bukit pasir. Mereka ni kuat ustaz ya. Mereka ni rumahnya hebat apa sebagainya. Jadi bila datang Nabi Hud, mereka abaikan. Masya-Allah. Mereka abaikan. Ya, tetapi sebenarnya ini memujuk kepada Nabi Muhammad bahawa kalau ada orang abaikan, sebenarnya mereka yang rugi. Mereka yang rugi. Padahal apa, kalau kita tengok pada muka surat 506 itu, Quran pernah dibacakan kepada nafaram minal jin, ya, satu kumpulan daripada jin, yastami'unal Quran, mereka dengar betul-betul, falamma hadaru qalu ansitu. Ya, bila dia ada dengar tu, mereka berkata sesama mereka, diam. Kan, dengar elok-elok. Dan lepas dia dah dapat itu, dia pergi sampaikan kepada kaumnya, munzirin, ya, pada ayat 29. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya kalau manusia dia dapat Quran, dia tak nak dengar, ya, kemudian dia tak dapat peringatan dan tak nak ingatkan kepada keluarga dia balik rumah, ya, teruk daripada jin, ustaz. Okay, Allah beritahu ini, ambil pelajaran daripada kaum Ad, ambil pelajaran daripada jin. Kamu manusia yang dapat peluang My Quran Time, buatlah sesuatu. Itu dia punya mesej yang kita boleh ambil sebahagiannya. Dan sabar kita, sabar seperti siapa? Kalau boleh ayat 35 menjadi panduan ketika kita ingatkan ada orang layan tak layan, sabar seperti ulul azmi minar rusul. Mereka ni memang bersabar betul, dan kerana kesabaran mereka, kita sekarang ustaz boleh dengar baca Quran dalam keadaan tengok TV je. Subhanallah. Kalau zaman dulu tengok TV je mudahlah kerja Nabi kan, tetapi Nabi tak bagi yang tu. Dia tak macam kita ustaz, cakap dekat depan kamera dia tu sampai satu dunia kan. Zaman dahulu tak macam tu. Betul, ya. Perjuangan mereka nikmat bagi kita, tapi kita kena berjuang juga untuk nikmat generasi akan datang. Kalau tidak, Quran mungkin hilang, ya. Subhanallah. Jadi perjuangan itu dimulakan ataupun diketuai kalau pada zaman Nabi Muhammad, sudah tentunya seorang insan bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak baca ayat 1 dan 2 surah Muhammad surah 47. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rindu kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jemput kita, permudahkan kita untuk kita menziarahi kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca ustaz ayat yang pertama dan kedua ustaz. Satu dan dua. Okey, jom kita baca sekarang ayat pertama dan kedua. Kita cuba bacaan sabah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat pertama dan kedua memulakan surah Muhammad muka surat 507, ya, tiba-tiba je ustaznya allazina. Okey. Nak ceritanya ialah di peringkat awal ini perbezaan di antara orang yang kufur dan orang yang beriman kepada Allah, ayat 1 sampai 3, ya. Di mana ayat orang yang kufur ini
perjuangan Nabi adalah membawa orang kufur ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillah, pasal orang kufur ini bukan dia kufur seorang-seorang Ustaz, tetapi dia akan menghalang orang lain daripada jalan kebaikan, jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya mengapa orang kafir ini diperangi oleh Nabi, tapi awal tu bukan terus perang ya. Awal tu Nabi ajak dulu 12 tahun, 13 tahun. Betul. Kemudian bila sampai Badar baru boleh perang. Ya, awal tu ajak elok-elok ya, orang yang mereka perangi, mereka bagi batu atas Bilal dan sebagainya, Nabi tak balas. Allah tak benarkan. Kerana apa? Kerana tugas kita adalah untuk menyeru. Tetapi pada satu masa Allah izinkan untuk berperang. Kerana apa? Kerana ia sudah mengganggu kepada orang Islam yang ingin beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ini ayat 1 sampai 2 yang dibaca tadi. Dan apakah lagi yang ada dalam surah ini? Sebenarnya bercerita tentang orang yang beriman, tak beriman, orang munafik dengan orang yang tidak munafik ya. Kalau ayat yang ke-16 19 itu 16 hingga 19, Allah kata ayat 17, bagi orang yang mendapat petunjuk Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka dan menganugerahkan ketakwaan kepada mereka. Iaitu bila kita dah dapat hidayah, kita baca Quran lagi, pasal kita tahu oh ada hidayah kat sini, kita baca lagi, Allah akan tambah lagi ya. Dan wa atahum taqwahum, Allah beri takwa. Kan kita perasan bulan Ramadan kita nak takwa. Kita dah dapat idea baca Quran, kita baca lagi, kita beramal lagi, Allah akan tambah lagi. Dia kalau hidayah ini Ustaz, betul, perkara paling berharga dalam hidup. Itu sebabnya Allah suruh kita minta ihdinas siratal mustaqim. Yang lain kereta ke apa ke nak minta okey kan, macam Ustaz nak kereta apa Ustaz nak kan, amin ya rabbal alamin kan. Tapi itu tak wajib minta, betul, kan. Ada orang dia rasa tak minat lah nak kereta kan, pasal apa? Pasal dia suka duduk kat rumah dia contoh. Dan juga kalau contoh kereta lah minta, confirm boleh dapat. Boleh dapat. Tapi hidayah kita minta tapi kita tak ada nak beri dekat orang. Innaka lan tahdi man ahbabta. Kan? Jadi itu yang mengapa setiap orang kena minta direct daripada Allah kan. Tak boleh kalau kadang-kadang saya minta kita saya dapat saya boleh bagi kan. Minta banyak-banyak bagi kan. Tapi hidayah tak. Hidayah ini memang eksklusif minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila ini berlaku ya, tambah hidayah, wa atahum taqwahum, dapat takwa, itulah yang menyebabkan kita banyak dapat kemudahan di atas dunia ini, apatah lagi sampai di akhirat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan pentinglah ya, pasal ada orang kata hidayah ni penting sangat ke kan. Dia sebenarnya hidayah ni nak mudah ceritanya Ustaz ya, dengan hidayah maka kita dapat baca Quran hari ni. Betul. Dengan hidayah kita puasa hari ni. Cuba bayangkanlah kalau tak ada hidayah ya, masa buka puasa yang kita bincang sebelum ni, kepala monyet atas meja. Kan? Bukan kepala monyetnya kan nak makan apa, tapi kadang-kadang nak makan siapa lepasnya. Itu lain macam kan. Pasal apa? Pasal hidayah yang perlu, dan kita bukan sekadar perlu hidayah sekali sahaja. Nabi pun berdoa ihdinas siratal mustaqim, kerana itu ada kaitan dengan istiqamah Ustaz. Betul Ustaz. Istiqamah. Nah, istiqamah lepas Ramadan dia Ramadan puasa Ustaz. Tapi lepas tu macam mana pengalaman Ustaz lepas Ramadan? Macam mana Ustaz maintain selepas Ramadan ya? Ataupun tergoyang juga. Betul Ustaz. Goyang juga Ustaz. Sebabnya kan? Itulah sebab tu kita dipanggil Madrasah Ramadan. Sebulan ini untuk kita bertahan ataupun istiqamah tadi untuk 11 bulan yang lain. Inilah kekuatan yang kita perlu cari. Jadi kalau kita tak benar-benar mencari kekuatan itu di bulan ini, maka persediaan kita, keberadaan kita untuk bulan-bulan yang selepas ini tu dia boleh jadi longgar lah. Jadi mudah-mudahan dengan bakinya Ramadan ini kita grab lah betul-betul, kita ambil lah betul-betul semangat Ramadan ini insya-Allah. Jadi itu sebabnya dalam surah ini ada ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalu. Ya, kita cari Quran betul-betul agar mangga kunci pada hati kita terbuka. Ya, kalau kita tak tadabbur, kunci itu masih kuat. Betul. Itu yang lepas Ramadan dia buat perangai balik semula. Ya, kita doa Allah izinkan kita bertemu kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini pada juz yang ke-26 untuk sama-sama kita melihat kepada surah yang ketiga, ya, surah ketiga iaitu surah Al-Fath, surah ke-48 dalam susunan Al-Quran, di mana sebentar tadi kita melihat kepada bagaimana wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad dan juga sahabat bila mereka daripada Madinah, Ustaz, ya, daripada Madinah pergi ke Mekah itu jalan kaki dengan kenderaan apa sebagainya, berapa lama tu, dah sampai lebih kurang 400 lebih kilometer tersebut, sampai ke Hudaibiyah, ditahan oleh orang-orang musyrik, kata no way, ya, tak boleh masuk untuk menunaikan umrah ataupun menunaikan umrah lah, ya, kerana mereka dah lama rindu kepada bumi Mekah, bumi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat. Maka pada waktu itu apakah yang berlaku? Berlakulah satu perjanjian, namanya perjanjian Hudaibiyah, dan pada waktu itulah, ya, perbincangan demi perbincangan berlaku di Hudaibiyah. Hudaibiyah kalau kita pergi, Ustaz, ya, di Mekah itu tempat miqat, kan? Salah satu miqat. Ada sahabat yang tak puas hati kerana perjanjian itu nampak seperti berat sebelah, ya, nama Nabi Muhammad Rasulullah pun dipadam rasulnya, ya, bismillahnya apa macam-macam. Jadi bila sahabat melihat kepada perjanjian itu macam berat sebelah, tetapi mereka masih lagi menerima kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka pada waktu itu turunlah wahyu ini, iaitu Allah menyatakan, sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Tak menang lagi pun, ya, tapi tak masuk Mekah lagi, mereka patah balik pula tu, ya. Ini berlaku pada tahun 6 Hijrah. Mereka boleh masuk balik ke Madinah itu, ke Mekah itu pada 8 Hijrah, sekitar 2 tahun begitu. Jadi perjanjian itu sekitar 2 tahun berlaku. Kerana apa? Kerana pihak musyrik tidak dapat ikut perjanjian tersebut, pecah, ya. Tetapi surah ini turun awal. Surah awal kerana satu, kemenangan kepada umat Islam bukanlah kerana Fatu Mekah semata-mata, tetapi kerana mereka dapat menerima kepimpinan dan juga taat kepada Allah dan Rasul, suruh balik, maka itu yang menyebabkan mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Liya'firakallah, iaitu agar Allah memberikan keampunan kepadamu ke atas dosamu yang telah lalu dan akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya ke atasmu dan menunjukkanmu kepada jalan yang lurus. Rupa-rupanya perjanjian itu adalah satu daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan kalau kita lihat di dalam ayat ini, pada ayat yang ke-5, dengan perjanjian itu, dengan kemenangan itu, Allah nak masukkan orang beriman kepada syurga. Nah, jadi maksudnya walaupun kena balik tapi dapat syurga, ya, kerana mereka dapat beriman pada Allah dan Rasul, ikut cakap. Dan pada ayat yang ke-6, wa yu'adzibal munafiqin, untuk Allah mengazab orang munafik dan juga orang musyrik, lelaki dan perempuan, ya, di dalam ayat yang ke-6. Apa maksud wa yu'adzib, ya, Allah nak mengazab? Rupanya, Ustaz, ya, bila dah berjanjian 6 Hijrah, 8 Hijrah itu mereka masuk, maka Fatu Mekah. Subhanallah. Turunlah sekitar surah At-Taubah pada waktu itu. Maka mereka ini semua perlu keluar daripada bumi Mekah pada waktu itu. Orang musyrik diberi masa 4 bulan pada waktu itu. Jadi itu sebagai satu azab kepada mereka, dan kalau mereka tidak mahu keluar, maka mereka akan diperangi.
Dan kalau zaman sebelum zaman Nabi Musa, mereka kalau kena azab itu kena puting beliung lah, ditelangkupkan bumi dan sebagainya. Tetapi sejak zaman Nabi Musa sampailah kepada kita zaman sekarang umat Nabi Muhammad, azab kepada orang kafir adalah daripada tangan orang beriman. Subhanallah. Perang, masya-Allah. Ya, jadi itu sebabnya kalau siapa yang faham perkara ini, orang kafir, orang yang bukan Islam contohnya, jangan kacau orang Islam. Kalau dikacau orang Islam sampai dia halau, sampai dia nak bunuh, maka sebenarnya bila orang Islam ini jaga betul-betul Al-Quran dan amalannya dan dia terlibat dengan perang, perang itu confirm orang bukan Islam kalah. Walaupun nampak macam kalau perang Badar itu 1000 orang, orang Islam 313 orang, tapi Allah bagi kemenangan. Ya. Jadi itu adalah salah satu cara Allah nak mengazab kepada orang yang kafir. Orang kafir ni maksudnya kita ingatkan tapi dia tak terima Islam dan dia menentang Islam. Itu namanya orang kafir. Kalau orang tu belum lagi kalau katakan orang tu dia tidak masuk Islam, digelar sebagai musyrik. Ya, musyrik. Jadi kita kena asingkan istilah itu. Jadi dalam surah ini Allah bercerita tentang bagaimana peristiwa itu berlaku dan Allah memuji kumpulan mereka yang berbai'ah, ya, berjanji di bawah pohon di Hudaibiyah pada ayat 18, dan dalam surah ini juga Allah menyatakan tentang berbagai harta rampasan perang, penaklukan berbagai negeri dan nikmat banyak lainnya bagi orang yang beriman pada ayat 20 hingga 24. Dan di hujung surah ini ayat 28 Allah menyatakan tentang peranan Rasul, peranan perjuangan, bagaimana kaitan dengan kita. Kita baca ayat 28, ayat pendek halaman 514. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak baca ayat yang ke-28. Teringat Ustaz, masa saya belajar tu Ustaz, ya, Nabi SAW ketika Fatah Mekah, Nabi mengeraskan suaranya. Betul. Membaca inna fatahna laka fatham mubina. Itu satu, orang kata, kita kata satu semangat dan juga motivasi juga kita untuk memperbaiki bacaan kita, dan pastilah afala yatadabbaru tadi tu. Betul. Kena ada sama package dia. Package dia, ya. Jadi kita nak baca sekarang Ustaz ayat akhir. Allahu akbar. Ayat ni pun menarik juga tuan-tuan dan puan-puan. Ayat yang ke-28 di halaman 514. Jom kita baca dengan nahwan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 28, dialah yang mengutuskan Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap segala agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Siapakah dia? Wallazi arsala rasulahu, Allah mengutus seorang rasul, ya, mengutus seorang rasul bil huda, membawa hidayah. Jadi bila kita lihat kepada ada perang, ya, ada perjanjian tadi, sebenarnya bukannya nabi nak berperang pun, kan. Nabi sebenarnya nak bawa hidayah, tapi ada orang lawan, kan, ada orang nak bunuh dan sebagainya. Maka kalau perlu berperang, perang untuk melindungi diri, untuk membawa hidayah wa dinil haq, untuk membawa jalan hidup yang benar atas segala agama, ya. Itu peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa risalah itu, dan itulah yang kita ambil pada hari ini dengan risalah Al-Quran yang sampai pada kita. Inilah suratnya, surat daripada ilahi, kira macam postman-nya Nabi lah Ustaz, ya, sebagai wakil, ya, utusan untuk menyampaikan kepada kita. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Apa poinnya? Bahawa kadang-kadang mungkin kita rasa macam saya ni nak berjaya, nak ikut kepada cara barat ke, cara timur ke, cara Melayu ke, cara Cina, India, cara Allah. Ya, cukuplah Allah yang menyaksikan kejayaan saya beragama dan mendapat hidayah. Dua perkara, dapat hidayah pada anak kita, dapat dapat agama pada anak,
bersedia untuk bertemu dengan Maliki Yaumiddin, penguasa hari agama, hari pembalasan. Cikgu-cikgu yang menonton pada hari ini My Quran Time pun sama juga. Kalau anak tu belajar tinggi macam mana pun, kalau dua perkara ni tak dapat, huda dan juga dinil haq, Allah. hancur. Hancur pasal anak-anak ini dia akan menghancurkan dengan ilmu yang ada. Tapi kalau dibekalkan sekali, belajar macam-macam tapi dibekalkan, itulah perjuangan Nabi Muhammad yang disampaikan pada ayat hujung 29 itu, bagaimana sifat Nabi Muhammad sebagai pemimpin, sebagai ayah, sebagai guru, dan ideanya nak bawa dua perkara, hidayah dan juga membawa agama yang benar. Dan bila kita pergi kepada surah 49, kita bercakap tentang kalau kita dah latih anak kita, anak murid kita, masyarakat kita dengan perjuangan huda wa dinil haq, dia ada akhlak dalam masyarakat. Dia ada akhlak, dan akhlaknya ini disampaikan dalam surah Al-Hujurat. Ada surah ke-49 ni ada 5 ya ayyuhallazina amanu, Ustaz, dan 1 ya ayyuhan nas. Oh, subhanallah. 5 ya ayyuhallazina amanu, 1 ya ayyuhan nas. Ya, jadi kalau kita ambil pada hari ini kita ambil ya ayuhan nas, Ustaz. Pasal satu je kan. Okey. Ayat 13 tu. Sila Ustaz kalau boleh dibaca, ya ayyuhallazina amanu, semua cakap jangan mengumpat, jangan bersangka-sangka buruk dan sebagainya, tapi kita tengok apakah panduan wahai manusia. Ini mesej untuk kita bersama seluruh manusia kena ambil perkara ini. Ayat 13. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah saya kasih sekalian, sahabat Al-Quran, jom kita bacakan ayat yang ke-13 di halaman 517. Kita cuba sikah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 13 daripada surah Al-Hujurat yang bermaksud bilik-bilik, ya, bilik-bilik. Dan kalau kita melihat Nabi itu duduknya dalam rumah yang tak besar, bilik sahaja, Ustaz, ya. Jadi ini pelajaran untuk kita bahawa Nabi itu sebenarnya boleh ambil rumah besar sebenarnya, tetapi Nabi memilih untuk bilik sahaja, mana yang ikut keperluan. Tak salah kita ambil rumah besar. Betul. Tetapi mesti ada fungsinya. Nabi dapat bilik ataupun rumah yang kecil itu Nabi fungsikan betul-betul. Lainnya itu hartanya digunakan untuk perjuangan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ada rumah besar, kita kena pastikan rumah tu digunakan. Jangan sekadar nak beli rumah, ya. Dan ada yang kata, oh saya nak sewa rumah nanti dapat duit untung, saya nak derma. Okey, alhamdulillah, itu fi sabilillah. Tetapi kalau rumah kemudian nak bagi pada anak, dan anak itu pun tak pasti buat ke arah kebaikan ke tidak, maka kita kena pastikan yang lebih berharga bukan rumah tetapi al-huda dan juga dinil haq yang kita belajar daripada surah Al-Fath sebentar tadi. Baik, jadi dalam ayat yang dibacakan ayat 13 tadi, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling berkenalan. Ya. Salah satu daripada ciri kita nak menjadi orang bertakwa, Ustaz, ialah suka berkenalan. Dulu saya rasa macam berkenalan, kan, apa kaitan berkenalan dengan takwa? Rupanya bila kita berkenalan, kita dapat kenal perbezaan yang ada, kekuatan yang ada, kebaikan orang lain, dan juga mungkin ada yang tak baik. Yang baik itu yang kita nak upgrade dari masa ke semasa. Kadang-kadang kita rasa macam kita ni dah banyak derma, tapi tengok orang lain, ya Allah, banyak dia derma, kan. Kadang-kadang orang ni kita dah solat, okey, tengok orang lain, ya Allah, lagi panjang solatnya. Ada kadang-kadang kita baca Quran, tengok orang lain lagi committed belajar Al-Quran. Maka kalau kita berkenalan, lelaki, perempuan dan juga pelbagai kaum,
kita akan lebih mengenali kepada takwa yang sebenarnya. Ya, takwa ada dalam Quran, tapi kita lebih mengenali bagaimana bertakwa. Kita mungkin nampak ada orang yang kita kenal itu lebih cantik maksudnya, lebih kaya, lebih berpengaruh. Kita rasa itu dah mulia dah. Tapi sebenarnya Allah kata orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kita ambil perkara-perkara baik yang ada pada orang itu sehingga kan kita rasa bahawa saya kena terus baiki kerana yang Maha mengetahui adalah Allah, yang Maha mengetahui ke depan ke belakang adalah Allah. Jadi sebenarnya kita tak tahu kita ni akan jadi orang bertakwa ke tidak. Subhanallah. Ya, jadi bila kita berkenalan, kita sebenarnya sedang mencedok ilmu Allah yang disimpan dekat orang. Berkenalan dengan Ustaz Tar kan. Dulu saya ingatkan baca Quran ni kalau dah belajar dekat sekolah kat Johor dulu, sekolah rendah tajwid, itu dah okey kot. Kan. Rupa-rupanya kena belajar lagi. Jadi perkara-perkara itulah yang diseru dalam ayat ke-13 dalam kita bersosial. Dan ini adalah surah yang ke-49 yang menceritakan tentang etika-etika sosial. Tuan-tuan boleh baca nanti, dan kita pergi kepada surah akhir. Juz yang ke-26 itu surah Qaf. Kita baca ayat 1 hingga 2. Subhanallah, kita nak baca ayat 1 dulu. Yang menarik ayat 13 tadi Ustaz. Bersuku bangsa, buat berlainan warna kulit dan sebagainya, tapi inilah Quran yang sama. Allah sas. Imamnya pelbagai jenis. Allahu akbar. Tapi bacaannya ini ya salam. Al-Quran for all. For all. Okay. Bukan hanya untuk orang tertentu, orang Arab saja, bukan. Tak, untuk seluruh manusia. Allahu akbar. Baik. Dia walaupun kadang-kadang lidah Ustaz ni, lidahnya lain-lain. Itu. Tapi bila dah baca Quran tu, Allah. Subhanallah. Betul, macam kita pergi mana saja. Contoh kita pergi Jepun, kita tak boleh baca surat khabar dia. Tapi Quran dia baca yang tu, kita pun baca yang sama. Inilah kemuliaan anugerah hadiah Allah Taala bagi kita. Dan sekarang ini kita berada di 22 Ramadan ni Ustaz. Ada beberapa hari lagi nak mengakhiri. Allah, tahun depan wallahu alam lagi, tak tahu lagi Ustaz. Even tahun ni pun entah sempat ke tidak kita saya. Mudah-mudahan sempatlah, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca tuan-tuan dan puan-puan surah Qaf ayat pertama dan kedua Ustaz ya. Menarik juga ni, ada perkataan Al-Quran dalam ayat yang kita nak baca ni. Jom kita baca ayat pertama dan kedua, halaman 518. Kita cuba jiharkan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an فقال الكافرون هذا شيء عجيب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, ini adalah ayat pertama dan ayat kedua daripada surah Qaf Ustaz ya. Demi Quran yang mulia, Qaf, demi Quran yang mulia, mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang kerana telah datang pada mereka seorang pemberi peringatan daripada mereka sendiri. Maka berkatalah orang kafir, ini adalah ajib. Ajib yang perli Ustaz. Bukan ajib yang Quranan ajaba, tapi daripada seorang manusia, ajib okay. Perli kepada wal Quranil Majid. Padahal al-Quran itu, apa maksud majid? Majid ini maksudnya yang mulia, yang menyebabkan hati kita macam nak pecah Ustaz. Allahu akbar. Ya. Bila kita dengar Quran, bila kita tadabbur ayatnya, kita dengar balik semula ya. Tuan-tuan dah dengar, dah faham, kemudian baca dalam solat, dia menyebabkan majid, dia mulia sangat sehingga kan hati kita tu macam Allah. Ya. Saya yakin tuan-tuan ada pengalaman itu mendengar Ustaz Tirmizi baca, atau qari-qari yang lain. Kerana apa? Kerana memang itu ciri Quran, bila dibaca dengan betul berulang kali, dia akan masuk lagi kemuliaannya sehingga hati kita rasa macam nak pecah. Masya-Allah. Ya. Dan ini bukan hanya untuk orang Islam, untuk orang yang bukan Islam pun dia akan rasa perkara ini. Jadi Allah mulakan dengan Allah bersumpah dengan Quran yang mulia, yang membuak-buak ini, majid.
tetapi orang-orang yang kufur itu dia perli sahaja. Dia memandang rendah pasal attitude sikapnya itu tadi. Jadi dalam surah Qaf ini bercerita tentang engkarnya orang musyrik terhadap kebangkitan ayat 1 hingga 11, mengingatkan kembali pada orang terdahulu yang mendustakan ya kepada kehebatan Allah ayat 12 hingga 15, dan ada percakapan di antara orang yang bersalah dengan syaitan. Ya. Di dalam neraka dia bergaduh-gaduh, betul Allah kata tak payahlah engkau nak bergaduh kan di sini, la tahtasimu pada ayat yang ke-28, ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id, aku dah beritahu dah dia punya amaran tapi engkau tak kisah ya. Tapi orang yang beriman dia akan didekatkan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana mereka menghargai al-Quran. Moga-moga Allah jadikan kita orang yang menghargai Quran. Ustaz, kita doa agar Allah jadikan kita Quran pada bulan Ramadan, luar Ramadan pun kita committed. Allah. Baik, masih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, suka mengampunkan, suka akan hamba-Nya yang memohon keampunan. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan ibu ayah kami ya Allah, muslimin muslimat, mukminin mukminat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di 22 Ramadan ini ya Allah, kami berada di akhir Ramadan ya Allah, 10 yang akhir ini ya Allah, jangan kau lalaikan kami dengan kalam-Mu Al-Quran ini ya Allah. Bahkan ya Allah, kurniakan kami bertambahnya semangat kami untuk kami berdampingan dengan Al-Quran, bersahabat benar-benar dengannya ya Allah, membacanya, memahaminya, mengamalkannya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan jadikan kami ini hamba Ramadan, akan tetapi ya Allah, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu ya Allah, yang tidak hanya patuh pada-Mu di bulan ini, akan tetapi ya Allah, di bulan-bulan akan datang kami tunduk, kami patuh, kami bersama dengan Al-Quran ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita tuan-tuan untuk kita terus beramal dengan 5 surah yang kita belajar pada hari ini secara ringkas. Kita nak membina masyarakat yang hidayah, yang dapat hidayah, dapat agama yang benar. Inilah yang kita ingin kempenkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan pada bulan Ramadan ini pasti Allah ganjarkan berlipat kali ganda untuk membawa hidayah, untuk memastikan agama itu terpahat dalam jiwa sanubari generasi akan datang kepada kita, hingga kita diizinkan dengan rahmat Allah ke syurga nanti insya-Allah. Kita bertemu pada siaran ulangan, dan rancangan ini dibawakan oleh Mufas untuk terus mendoakan tuan-tuan menjadi insan yang sentiasa mendapat hidayah bersama agama yang benar menuju rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.